Assalamualaikum. Anda sedang menonton rancangan Lensa. Tema untuk minggu ini ialah sukan dan riadah. Alang-alang saya dah berada di Taman Tasik Titi Wangsa ni. Apa kata kita saksikan antara aktiviti sukan dan riadah yang kebiasaannya dilakukan oleh warga kota pada hujung minggu. Jadi apa tunggu lagi? Jom. Semua rakyat Malaysia tahu Taman Tasik Titi Wangsa adalah taman rekreasi terbuka untuk orang ramai. Apa yang ada di dalam taman ini dan apakah kaitan taman yang bertasik ini dengan banjaran Titi Wangsa? Tasik Titi Wangsa diberi nama pada tahun 1980 oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Allahyarham Tun Hussein Onn. Beliau memilih nama ini kerana Titi Wangsa adalah banjaran gunung yang menjadi tulang belakang semenanjung Malaysia pada ketika itu. Nama ini sesuai dengan taman tersebut kerana pemandangan tanah datar kawasan taman itu serta kehijauannya yang menggambarkan suasana pemandangan dan iklim banjaran gunung itu. Sebab sini kita bukannya setakat boleh jogging, kita boleh tengok ramai orang sewa basikal semua kan. So kita, kalau hari tu kita tak nak jogging, boleh sewa basikal. Tak nak sewa basikal pun kita boleh banyak benda lain lah, banyak kemudahan lain. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Tasik Titi Wangsa turut menjadi penyumbang utama dalam memangkin aktiviti sukan masyarakat setempat. Di sekitar kawasan Taman Tasik Titi Wangsa, terdapat juga kemudahan sukan yang lain seperti gelanggang tenis, bola jaring dan ada juga pengunjung yang mencari inisiatif sendiri dengan memaksimumkan penggunaan ruang kosong yang ada untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan riadah. Sebab bila dah tengok orang ramai, so macam rasa nak join sekali. Macam benda yang baik pun datang sini. So kalau lagi best kau bawa ramai-ramai, kumpulan. Lepas tu boleh bawa ramai-ramai lagi. Quality time with children. And it doesn't cost much money. Kat sini quite free lah. Parking pun free, food pun ada. Terdapat banyak kemudahan lain di Taman Tasik Titi Wangsa ini, termasuk trek jogging, trek berbasikal, juga kemudahan sukan air serta aktiviti luar yang lain. Taman Tasik Titi Wangsa seringkali menjadi tumpuan bagi pihak universiti serta organisasi kerajaan dan swasta untuk mengadakan aktiviti yang bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan untuk terus bersenam dan kekal sihat. Especially orang duduk KL, dia duduk dekat rumah pangsa ke apa benda, dia tak ada tempat ni. So bila dia lepas anak-anak ni, especially the toddler jalan-jalan, they encourage the children to get to know people, get to know the environment, appreciate kecantikan environment. Dah satu memang eratkan hubungan lah. Satu memang buat daripada duduk rumah tak buat apa-apa, main datang sini ada banyak aktiviti. Antara aktiviti lain yang mendapat perhatian di Taman Tasik ini ialah kemudahan untuk menunggang kuda. Kemudahan ini diselenggara sepenuhnya oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Kepada yang berminat untuk melakukan aktiviti ini, jurulatih profesional dan terlatih yang dilantik khas dari BKL yang akan membantu anda untuk menunggang kuda-kuda ini. Kaunter jualan tiket akan bermula seawal jam 9 pagi hingga 12.30 hari bagi sesi pagi. Manakala sesi petang akan bermula pada jam 3 hingga 6 petang setiap hujung minggu dan cuti umum. Okay, kita kalau start beli tu beli standard kit pun dah cukup dah. Standard kit tu terdiri daripada chassis ni, ada tayar dan ada juga body shell. Kemudian bila standard kit tu kadang-kadang dia ada ARTR, almost ready to run, ataupun RTR, ready to run lah. Bila ready to run tu dia akan masukkan sekali dengan bateri dan juga remote dia. Kalau remote tu dia ada sekali dengan receiver dah lah, transmitter dan receiver. Kemudian untuk bateri dia kena ada motor dan kemudian dia ada electronic speed controller dia lah. Dia punya yang akan kontrol untuk masuk daripada transmitter masuk receiver dan terus kepada ini dia akan proses, dia akan tentukan untuk belok kiri kanan dan juga kelajuan yang kita perlukan. Kategori dia banyak, dia ada yang orang panggil macam saya ni mini, kategori mini. Adalah a few yang brand daripada segi mini, kemudian dia ada yang stock club, kemudian dia ada modified dan satu lagi kalau tak silap saya tak ingat satu lagi nama, tapi dia ada few lah, kalau especially dalam MNC, Malaysian National Championship punya kategori lah.
Jadi kat situ dia orang akan tengoklah jenis kereta dan apa-apa yang dia boleh. Untuk beginner, lebih baik kalau cari yang second hand tapi ada brand, supaya masalah kemudian tu kurang. Tapi kalau nak cari yang memang mungkin bajet yang murah, tak ada masalah. Depend pada individu tu, dia nak main for fun ataupun dia nak serius. Tapi kalau nak start serius tu, memang betul lah, memang is costly lah, ada cost tu. Macam saya bekerja. So bila bekerja tu kita boleh set aside a portion of ni untuk beli-beli barang-barang tambahan lah yang lebih better. Contohnya macam tayar dia akan lama-lama dia akan habis. Jadi kita akan kena beli tayar yang baru. Kemudian mungkin bateri ni kita dari semasa-masa kita kena beli bateri yang lebih baik lah. Kemudian jika ada pelanggaran macam bila dah laju dia akan berlanggar dan patah dan sebagainya, itu spare part kita kena ada lah juga. Itu costly lah kat situ. Nasihat saya, kalau nak main tak ada masalah, jangan takut-takut. Cuma kalau nak serius dalam ni, yang itu dia kena prepare sikit lah dengan cost. Even kalau student sekalipun dia boleh main, tak ada masalah. Dan main tu depend pada jenis kenderaan. Kalau nak main off-road, boleh off-road. Kalau nak main track, betul track. Apa yang pasti, apabila beriadah, ia dapat membantu untuk menghilangkan tekanan dan menyihatkan tubuh badan serta sekaligus dapat merapatkan ukhuwah sesama masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa rakyat Malaysia sudah semakin ramai yang menyedari berkenaan kepentingan menjaga kesihatan. Antara buktinya termasuklah menerusi kewujudan pusat kecergasan yang semakin banyak di negara ini, termasuklah di bandar-bandar besar khususnya di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya. Bagaimanapun, ada yang menjalani proses penjagaan kesihatan dan kecergasan dengan cara yang bersesuaian dan ada juga yang tidak mengikut tata cara yang sepatutnya hingga menjejaskan kesihatan dan kemampuan tubuh masing-masing. Ini mungkin disebabkan mereka merasa malu atau merasakan bahawa mendapatkan pandangan pakar atau seseorang yang arif tentang penjagaan kesihatan sebagai suatu yang remeh. Justru, bagi pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM, Dr. Mazlan Ismail, menyedari senario ini, beliau tampil dengan buku yang dinamakan Healthier You in 52 Weeks. Kadang-kadang tu pelajar-pelajar dia tahu nak melakukan gaya hidup sihat seperti main bola ataupun bersukan tetapi perkara-perkara itu kadang-kadang tu dia hanya separuh jalan sebab tiada panduan yang sebenar bagaimana untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain walaupun di dalam bilik mereka sendiri dalam kampus insyaAllah buku ni akan menolong atau mendorong mereka supaya lebih berpengetahuan dari segi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kesihatan, pemakanan serta latihan mental itu sendiri. Sekalipun banyak buku yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan dan kecergasan, perbezaan buku yang ditulis oleh Dr. Mazlan ini dan diterbitkan penerbit UiTM ialah ia diibaratkan sebagai diari dan setiap pemiliknya boleh mengikuti modul atau program yang telah dirangka serta mereka boleh mencatat perkembangan setiap minggu dan berlanjutan hingga ke penghujung tahun. Buku ini amat bersesuaian dengan mereka yang berkejaya dan sibuk dengan tugasan harian, termasuklah siswa yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Saya kira isu kita nak sihat dengan mengamalkan gaya hidup yang tidak betul dengan ambil suplemen yang segera-segera, saya kira itu harus dihentikan sebab kita nak sihat adalah bermula daripada diri sendiri. Jadi salah satu inisiatif utama dengan mengikut
proses dan prosedur yang betul. Jadi dengan adanya bantuan seperti buku ini, kita dapat lihat sendiri perubahan daripada satu minggu ke satu minggu yang lain. Jadi saya kira yalah memang bagus untuk kita bersenam dengan cara yang betul, menggunakan diet yang betul tanpa dipengaruhi dengan faktor-faktor luar lah, seperti suplemen yang segera. Kalau macam kita nak pergi fitness center lah contoh, kita kenalah rujuk profesional. Kalau kita simply do, kita tak tahu which one yang proper kita kena buat. Lepas tu kita tak tahu yang mana sequence yang patut kita buat, principle of exercise dia macam mana. So kalau macam ada buku ni sebagai panduan kita kan, kat sini dia ada nutrition juga. Nutrition, macam mana nak makan yang betul. Lepas tu kalau yang macam exercise tu, you boleh writing down sebab dia ada macam diary semualah. So apa yang you dah buat, so kita akan macam bagi kita motivasi lah. Kita boleh tengok macam kita hari ni kita buat plank, macam plank 30 second kan. So kita makin lama makin meningkat. So at least kita boleh nampak dalam buku ni kita dah meningkat dah. Dalam tanpa kita sedar benda tu kita dah ada progression of exercise tu sendiri. Di samping tu juga dalam buku ni terdapat juga kata-kata semangat dari segi mental, dari segi punya emosi untuk mengawal tingkah laku diri you dan juga untuk mendapatkan semangat dalam melakukan exercise sepanjang 52 minggu ini. Sementara itu, bagi sesetengah mereka yang telah memiliki buku berkenaan serta melalui modul yang ditetapkan di dalamnya menyifatkan buku ini sebagai suatu yang amat berguna sambil menyarankan masyarakat untuk memiliki buku ini atau mana-mana buku yang menerangkan mengenai penjagaan kesihatan dan kecergasan yang betul. Bagi Dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafiah Abidin, penerbitan buku sebegini diibaratkan sebahagian daripada tanggungjawab fakulti kepada masyarakat dan berharap agar mereka dapat memanfaatkannya untuk kepentingan semua. Sementara itu, beliau turut menyasarkan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi akan menghasilkan lebih banyak penerbitan serta kerjasama dengan pelbagai pihak dalam program yang memberi manfaat kepada rakyat Malaysia amnya. Kita nak cadangkan, mungkin dah ada ataupun dalam proses untuk menyiapkan solat. Solat juga merupakan satu latihan untuk kecergasan. So mungkin boleh dibukukan supaya bukan saja pelajar-pelajar tetapi orang umum akan tahu bahawa dengan bersolat juga merupakan satu latihan untuk badan kita. Di mana latihan fizikal, latihan rohani ada dalam solat. Dan pihak kami Fakulti Sains Sukan Rekreasi amat menggalakkan kepada semua pensyarah untuk mengeluarkan buku-buku yang boleh dikongsi oleh pelajar dan orang-orang luar. Dr. Mazlan Ismail merupakan pensyarah psikologi di fakulti berkenaan dan di samping mengajar serta menjalankan penyelidikan, beliau turut dijemput sebagai penasihat psikologi di beberapa tempat lain termasuklah untuk pasukan bola sepak UiTM FC dan program golf di Universiti Utara Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, aktiviti riadah senaman yang dikenali sebagai Zumba semakin mendapat tempat di dalam masyarakat sebagai salah satu amalan gaya hidup sihat. Bagi siswa pendidikan jarak jauh Institut Pendidikan Neo UiTM menyedari trend dan populariti Zumba pada masa kini, mereka mengambil kesempatan untuk turut menganjurkan program Zumba. Namun, selain mempromosikan gaya hidup sihat, kesempatan turut diambil untuk mempromosikan peluang pendidikan buat mereka yang berkejaya dan berkeluarga. Bertempat di dataran gemilang Presiden 4, Putrajaya program Zumba yang dianjurkan menarik penyertaan hampir 500 peserta di mana kebanyakan mereka adalah warga Putrajaya, namun ada juga yang datang dari jauh bagi sama-sama memeriahkan acara yang bermula seawal jam 8.30 pagi. Saya rasa kita tengok daripada program ni bermula 3 hari. Daripada hari Khamis, Jumaat, hari ini Zumba, hari Sabtu. Secara keseluruhannya berjaya, amat berjaya. Terutamanya pada hari inilah mana kita nampak pagi tadi peserta Zumba yang melebihi 100 orang. Almost 200 tu peserta Zumba tu tak termasuk yang lain-lain yang mengiringi tu kan. So pada saya suka yang para pelajar semasa akhir hubungan awal ni berjaya. Dan daripada hari Khamis dan Jumaat tu dua-dua pun berjaya, kita dapat attract crowd yang berminat untuk sambung belajar tu amat number sangat memberangsangkan lah kan. Sebab tengok dekat Facebook, dekat Insta kan ada yang kawan yang tag-tag tu datang juga tu.
Ada social media. Sebab saya memang suka Zumba. So, actually baru jatuh cinta dengan Zumba. Dan kita yang datang sini tu. Ternyata hasil usaha dan perancangan yang baik di kalangan jawatankuasa penganjur telah memastikan program Zumba yang telah dirancang sekian lama menjadi realiti. Program ini dianjurkan siswa MC 242 Perhubungan Awam, INET, di mana kebanyakan mereka adalah siswa yang sedang bekerja dan mempunyai komitmen lain. Kuliah mereka kebiasaannya dijalankan pada hujung minggu dan kejayaan menganjurkan program sebegini membuktikan kesibukan dengan tugasan di pejabat dan tugasan kuliah nyata tidak menghalang mereka menganjurkannya. Saya terus teranglah saya cakap kan, masa tu agak terhad lah. Sebab di kalangan kami ramainya dah berkeluarga dan kita pun di samping itu bekerja sepenuh masa dan hanya mengambil mata pelajaran ni, kita belajar ni sebagai part time. So rasanya rakan-rakan dan termasuk saya sendiri banyak berkorban dah untuk menyelesaikan ni, berkorban masa maksud saya. Cabaran dia banyak sangat. I'm a working mother, I'm a student, I'm a wife. So, kenggangan masa tu ada dekat situ. Dan juga saya terpaksa memberikan tugas yang amat berat juga kepada rakan-rakan satu unit media dengan saya. Terpaksa membagikan. Part itu senang. Part nak melaksanakannya sebab kami semua belajar lagi. Saya memang rasa tercabar dan juga memang tinggi cabaran untuk unit sponsorship ni sebabkan bukan senang kita nak convince para sponsor ni untuk menyumbang, which is lagipun kita hanya dapat lock tempat ni, dataran Gemilang ni lebih kurang 2 minggu daripada tarikh kita punya event akan dijalankan. Sebagai tim promosi, kita orang mostly kita orang buat online update lah. Macam at first kita orang buat Facebook page, Facebook event invitation. Lepas tu kita buat Twitter, Instagram untuk kita cari crowd lah sebenarnya. Kawan saya di mana anaknya adalah seorang pelajar IDM. Happy. Dan saya bawa tim saya bersama-sama dengan saya. Oh, okay. It's fun. Like Zumba is very fun. And also we want to have the fitness program. Exciting. It's very interesting. Sementara itu, pihak pengurusan INET nyata amat berpuas hati dengan kejayaan penganjuran sebegini sambil mengharapkan agar lebih banyak program positif sebegini dapat diadakan khususnya daripada siswa INET sendiri. Selain itu, program sebegini turut dapat memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai peluang belajar di universiti awam terutama buat mereka yang telah berkejaya. Institut Pendidikan NIO adalah pusat pengajian yang menguruskan pendidikan jarak jauh dan luar kampus di UiTM dengan menawarkan program pelbagai peringkat pengajian terutamanya ijazah sarjana muda. Minggu ini, segmen kreatif akan memaparkan video hasil daripada sentuhan kreatif penonton. Jom kita saksikan.